Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Izham dan rakan-rakan sekalian. Saya Michael Chen Ji Kiong dan rakan saya Michael Kong akan membentangkan tentang projek perancangan yang bertajuk Program Latihan Bola Keranjang Pro Labok SJKC Wana Marudi. Di sini kita boleh tengok nama program dia iaitu saya ambil singkatan dia iaitu Program Pro Latihan La Bola Bo dan kerajaan K dia jadi Pro Labok. Jadi Pro Labok ini disertai oleh ahli bola kerajaan senior iaitu murid tahun 4 sehingga 6. Kami mengambil tahun 4 sehingga 6 kerana mereka mempunyai keinginan untuk mencapai prestasi cemerlang dan di samping itu mencungkil bakat tersirat supaya lebih banyak pemain dapat mewakili negeri dan akhir sekali menguatkan individu dari aspek juris. Masa yang kita tetapkan ialah setiap pukul 8 sampai 4 petang. Di sini kita tahu bahawa latihan asas dan taktik amat penting untuk mendapat kemenangan dalam pertandingan. Tetapi, latihan tradisional sangat membosankan kerana asyik bersifat ulangan dan ceramah juga sangat membosankan. Jadi program labor ini didapati akan dapat membantu murid untuk membina minat mereka kerana dia berkonsepkan pembelajaran berasaskan permainan. Jadi kami yakin program ini akan menarik dan seronok. Rasional Pro Labor ini dilaksanakan kerana kita mahu pemain wakil sekolah yang telah menang mereka mengekalkan kejuaraan. Jadi program latihan asas dan taktik yang boleh mengatasi kebosanan sangat diperlukan kerana mereka akan rasa bosan dengan cepat. Selain itu, semangat kerjasama kena dipupuk kerana mereka selalu bermain solo iaitu bermain persendirian semasa mereka mahu menang. Jadi penerapan nilai murni juga sangat penting di mana kita mahu mereka mengamalkan semangat berpasukan. Ini merupakan visi, misi dan matlamat Pro Labor. Jadi secara ringkas, kita tengok visi dia iaitu kita mahu meningkatkan prestasi pemain bola keranjang menjelang tahun 2022. Misi ialah kita mahu memantapkan program latihan supaya menarik dan ke arah berkembangkan potensi dan bakat secara holistik supaya hasrat mengekalkan kejuaraan dipenuhi dan akhir sekali matlamat dia iaitu pemain dari tahun 4 sampai 6 mereka mempunyai hasrat tinggi untuk mencapai prestasi yang lebih cemerlang. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kemahiran asas iaitu 3. Membuat hantaran, mengawal bola dan menjaring gol. Seterusnya memupuk semangat kerjasama di mana mereka tidak lagi bermain persendirian dan dapat memenangi pertandingan sebagai satu kumpulan. Ketiga, memupuk sikap berani iaitu mereka tidak senang mengalah apabila menentang lawan yang sangat hebat. Dan keempat, mempunyai ketahanan yang kuat dari segi fizikal, mental dan emosi. Ini sangat penting untuk menang. Dan kelima, meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya kita tengok dari segi kekuatan, peserta sekolah kita mempunyai stamina yang bagus dan mempunyai kemahiran asas. Kalau tidak, bagaimana mereka menang dalam pertandingan 2019? Kedua, tak ada masalah disiplin yang sangat teruk seperti ponteng semasa latihan. Dan ketiga, sokongan kuat daripada lembaga dan pengurusan sekolah di mana mereka menyokong pasukan bola keranjang SJKC Wana untuk bertanding dalam banyak pertandingan. Dan seterusnya witness ialah kami juga mendapati bahawa murid kekurangan keyakinan semasa mereka bertanding. Jadi salah satunya mereka tidak mempunyai sifat keberanian yang positif dan semangat sukan. Dan satu lagi, mereka tidak dapat memutuskan langkah dan cepat jadi bosan bila latihan itu bersifat ulangan. Peluang yang kita ada ialah kita mempunyai banyak guru yang telah menghadiri kursus latihan dan infrastruktur dan peralatan juga banyak sebab ada lembaga sekolah yang banyak menyokong. Jadi guru sekolah juga banyak yang komited dan dedikasi. Dan cabarannya ialah kita perlu menarik minat peserta yang memang mereka kurang berminat sebab mereka tahu latihan memang berulang-ulang dan membosankan. Dan satu lagi, dana itu pun jadi satu masalah sekiranya kita mahu menjalankan aktiviti. Dan sekarang ada pandemik COVID-19. Jadi penempatan tarikh program pun sangat susah. Model perancangan yang saya guna ialah model partisipatif di mana saya selaku penyelas program ini, saya akan membawa ahli kumpulan saya iaitu guru Puanam untuk
membincang tentang visi, misi matlamat serta banyak perkara yang boleh membantu program saya untuk berjalan dengan lancar. Model perancangan kedua yang saya guna ialah model perancangan PPBS, iaitu Planning, Programming dan Budgeting System. Pertama sekali, saya telah mengenal pasti masalah, menerusi kaedah temu buah dan menganalisis. Dan seterusnya, saya menetapkan matlamat dan objektif bersama kumpulan saya, iaitu para guru eksekusi honor. Dan saya juga memastikan objektif boleh dinilai, ukur dan dicapai seperti di depan. Dan saya juga berbincang dengan ahli kumpulan saya untuk menentukan aktiviti program dan menyenaraikan aktiviti program yang sesuai untuk peserta. Seterusnya, pada fasa programming ini, saya akan menganalisis kos dua program ini, iaitu dahulu ceramah bola keranjang dan sekarang bola box, dan tentukan mana satu lebih baik untuk murid-murid. Pada fasa penganggaran, saya akan pilih program yang sesuai dan menyediakan pelanjawan. Saya akan melakukan pemantauan supaya semua aktiviti mengikut cadangan dan penilaian hasil program dibuat juga. Berikut merupakan senarai jawatan kuasa berdasarkan guru di sekolah saya, iaitu pengurusi ialah guru besar sekolah saya dan naib pengurusi ialah PK Koko, dan saya selaras penyelaras program. Kita mempunyai jurulatih utama dan seterusnya juru-juru latih yang akan membantu. Dan kita mensasarkan peserta iaitu 12 murid lelaki dan 24 murid perempuan yang akan menyertai program ProLabor ini. Di sini merupakan tentatif yang akan dilaksanakan, iaitu pada pagi pendaftaran diikuti dengan latihan asas dan akhir sekali pukul 4 dia bersurat. Perbezaan pada setiap minggu ialah latihan asas 1 dan permainan serta perbincangan taktik, dan akhir sekali menonton video inspirasi, di mana setiap minggu kesemua ini akan berbeza dan kita akan tengok di belakang nanti. Jadi di sini ialah tentatif yang kedua dan tentatif yang ketiga. Jadi ini ialah penerangan aktiviti bagi pertama, iaitu latihan asas hantaran dan terimaan. Yang ini ialah A hantar kepada B dan B hantar balik kepada A. Jadi di sini ada variasi dia sekiranya murid sudah mahir dalam ini. Kita tengok pada latihan asas kedua, iaitu menjaring. Pertama sekali mereka kena menjaring. Lepas tu sekiranya tidak masuk, mereka kena mengambil, iaitu rebound. Lepas tu mereka kena balik ke tempat sendiri. Dan yang ketiga, mengelecek. Satu orang akan mengelecek ke arah dalam, lepas tu dia akan tukar ke arah secara tiba-tiba dan menuju ke sebelah luar kon itu. Dan yang keempat sekali ialah aktiviti, iaitu permainan. Apakah masa sekarang? Jadi jurulatih itu dia cakap 7 langkah. Jadi semua orang yang ambil bola, mereka cuma boleh bergerak 7 langkah. Sesiapa yang bergerak lebih daripada 7 langkah, contohnya, dia kena balik ke tempat. Jadi jurulatih boleh mengganggu pengelecekan bola dia. Dan siapa paling tepat permainan ini ialah pemain kena mengelecek dan menjaring pada tempat satu seperti dalam gambar ini. Jadi mereka kena menyiapkan 10 gol atau mengikut kemampuan dan baru boleh pergi ke tempat 2. Jadi mereka kena menyiapkan di semua tempat. Dan ketiga ialah apa jurulatih cakap. Jadi mereka kena ikut arahan, iaitu sekiranya jurulatih cakap A1, B5. Jadi kumpulan A, pemain 1 kena pergi ambil bola. Pemain kumpulan B, yang pemain kelima itu, dia kena ambil bola juga di tengah-tengah dan menjaring di gol sendiri. Dan selepas selesai balik ke tempat sendiri. Sekiranya dia sudah sampai maka itu kumpulan yang sudah sampai maka terlebih dahulu dia akan menang. Dan akhir sekali pembincangan taktik pertandingan bola. Jadi di sini jurulatih akan mengajar dan murid akan cuba memahami. Jadi selepas mereka sudah faham, kita akan menyuruh budak untuk melaksanakan taktik ini secara praktikal. Jadi mereka akan mengulangi taktik ini sehingga mahir supaya mereka tidak cemas atau kelang kabut semasa pertandingan. Seterusnya ialah mengenai menonton video inspirasi. Kami akan bagi murid tengok video ini dan meminta mereka untuk mendapat nilai tersirat, iaitu tidak berputus asa sehingga saat akhir, kerana kumpulan yang berbaju putih itu dia telah mendapat markah dia.
Jadi mereka kena murid kena membuat refleksikan diri.